Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bisunnatihi wa ihtada bihadihi ila yaumiddin, amma ba'du. Wa qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid darain, amin. Yang berkata Imam Al-Allamah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Tonggak kebaikan itu ialah menuruti jejak langkah Nabi SAW pada bicaranya dan perlakuannya. Setiap bersih hati seorang hamba, dia akan dapat melihat Nabi SAW dalam mimpinya yang akan menyuruhnya dengan sesuatu dan melarangnya dari sesuatu. Semua dirinya akan berubah dan terungkap dengan niatnya. Lalu menjadilah dia rahsia tanpa ada terangnya, suci tanpa ada keruhnya, terkupas daripada kulit zahirnya, dan menjadilah dia isi tanpa kulit lagi. Dia berada dengan Nabi SAW dari segi maknawiyahnya. Hatinya terdidik dengan beliau dan berada di sisi beliau, tangannya pada tangan beliau, sehingga menjadilah Nabi SAW orang yang bertanggungjawab tentang urusannya dan sebagai pelindungnya. Keluarkanlah semua yang ada dari dalam hatimu. Menyangkul bukit yang tinggi memerlukan cangkul mujahadah dan sabar atas bermacam-macam cabaran dan bahaya. Jangan meminta apa yang tidak sampai ke tanganmu. Sudah baik sekali jika engkau tahu apa yang tercatat dalam buku ini sedang engkau orang Muslim. Alangkah bagusnya bila kamu nanti di hari kiamat terkumpul dalam rombongan kaum muslimin, bukan dalam golongan kaum kafirin. Sudah baik sekali jika engkau sudah dibenarkan duduk di bumi syurga atau di pintunya sahaja. Dan janganlah sampai engkau tergolong ke dalam kumpulan orang-orang yang meminta pertolongan. Rendahkan diri kamu dan jangan mengangkat diri. Tawadhu' atau merendah diri itu akan diangkat pelakunya. Dan takabur atau mengangkat diri pula akan dihinakan orangnya. Sabda Nabi SAW, man tawadhu'a rafa'ahu Allah wa man takabbara wada'ahu Allah. Siapa yang merendah diri akan diangkat Allah, dan siapa yang sombong akan dihinakan Allah. Jika hati itu tetap mengingati Allah Azza wa Jalla, saya akan muncullah makrifat, ilmu, tauhid, tawakal sekaligus. Di samping membelakangi segala-gala yang ada padanya selain Allah sahaja. Selalu berzikir itu akan menyebabkan kekalnya kebaikan di dunia dan di akhirat. Jika hati itu benar, nescaya zikir akan sentiasa mendampinginya pada setiap masa. Dicatat pada sisinya dan pada keseluruhannya. Maka kedua belah matanya dan hatinya akan berzikir kepada Tuhannya. Dia mewarisi semua itu daripada Nabi SAW. Ada setengah kaum salihin sengaja memaksakan dirinya untuk tidur pada sebahagian malam, lalu menyediakan dirinya untuk itu tanpa ada keperluan padanya. Lalu dia ditanya orang sebabnya, maka jawabnya, supaya hatiku dapat melihat Tuhanku. Memang tepat sekali apa yang dikatakan itu, sebab tidur yang benar itu adalah wahyu daripada Allah Ta'ala, dan dia menjadi cahaya mata dalam tidurnya. Ya Allah, ya Tuhanku, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, serta selamatkanlah kami dari seksa api neraka. Muslimin dan muslimat sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian, ada beberapa perkara yang disentuh oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Yang pertama, beliau menyatakan puncak kebaikan itu ialah mengikut Nabi SAW.
Dan yang kedua, beliau menyebut tentang pentingnya mujahadah dalam membuang segala perkara yang tidak baik dalam hati dan dalam diri. Dan yang ketiga, tentang besarnya nikmat Islam, yang kalau sekiranya tidak ada nikmat lain melainkan Islam, maka sudah cukup untuk kita merasa gembira di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang keempat ialah sifat tawaduk dan kelebihannya, anjuran untuk kita bersifat dengannya. Dan yang kelima, tentang pentingnya senantiasa berzikir pada Allah. Kerana zikir menghasilkan pelbagai kebaikan zahir dan kebaikan batin. Dan yang keenam, tentang kelebihan tidur dan kelebihan mimpi yang baik. Perkara pertama yang disentuh ialah kemuncak kebaikan ini ialah kita ikut sunnah Nabi SAW. Kerana tidak ada petunjuk yang paling bercahaya, yang paling terang selain daripada petunjuk baginda SAW, yang dengannya kita diperintahkan berpegang teguh, yang dengannya kita diperintahkan untuk mengikutinya, yang dengannya kita diperintahkan untuk menyebarkannya, yang dengannya kita diperintahkan untuk mengamalkannya. Bila kita lihat dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan bahawa tidak terhasil cinta kepada Allah melainkan dengan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah, wahai Muhammad, kepada seluruh manusia, kalau benar kamu mencintai Allah, maka hendaklah kamu mengikutiku, yakni mengikut Nabi SAW. Nescaya Allah akan menyintaimu dan mengampunkan dosamu. Allah itu pengampun lagi Maha Penyayang. Dan Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa sahaja yang dibawa oleh Rasulmu, maka hendaklah kamu mengambilnya. Tak payah fikir banyak-banyak, ambil. Ini sunnah Nabi SAW. Dan apa sahaja yang dicegah dan dilarang, maka tinggalkanlah. Tak perlu ada alasan itu, alasan ini, tinggalkan. Ini dilarang oleh Nabi SAW. Dan Nabi SAW menyuruh kita berpegang teguh dengan sunnahnya. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di addu 'alaiha bin nawajis. Hendaklah kamu berpegang dengan sunnahku dan sunnah para penggantiku, khulafa ar-rasyidin selepasku, yakni Abu Bakar, Uthman dan Ali radhiyallahu taala anhum ajma'in, dan gigitlah dia dengan gigit gerahammu. Maka Allah Ta'ala sebut dalam Quran bahawa tidak ada contoh tertinggi terbaik untuk kita ikuti melainkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Sesungguhnya pada kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam semua aspek dan segi adalah contoh tauladan terbaik bagi sesiapa yang benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan bagi sesiapa yang ingin berada dalam kelompok dan golongan yang mengingati Allah banyak-banyak. Kerana itu bila kita hadir untuk memahami sunnah Nabi SAW, artinya kita hadir untuk berzikir kepada Allah, menyebut, mengingati Allah SWT. Kerana Allah diingati melalui sunnah Nabi SAW, kesempurnaan ingatan. Kan itu, bila kita melihat siap zaman, dia ada satu gelaran. Bila kita pergi pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, golongan paling mulia sekali yang Nabi didik namanya sahabat. Kemudian selepas para sahabat, tak ada lagi istilah golongan sahabat, tapi namanya ialah golongan tabi'in. Dan selepas golongan tabi'in, maka lahir satu generasi lain namanya tabi'in. Maka selepas itu tidak ada satu nama yang merujuk kemuliaan zaman itu, tetapi timbul kalimah zuhad dan ubad. Zuhad yang ahli zuhud, ubad yang ahli ibadat. Tapi bila keluar kalimah zuhad dan ubad, maka berlakulah perkara yang disebut oleh ulama sebagai bid'ah dan agam. Maka datang ulama-ulama
yang menapisnya kembali sehingga wujud satu istilah baru namanya Sufi. Sufi adalah satu usaha para alim ulama membentuk golongan ahli ibadat dan zuhud mengikut acuan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu asal usul Sufi. Kerana golongan pertama yang lahir namanya sahabat. Ini satu tempoh yang baik, yang mulia, yang tak boleh ditandingi. Ini sahabat Nabi SAW. Kenapa mulia mereka? Dekatnya mereka dengan Nabi SAW dan betapa berpegang teguhnya mereka dengan sunnah Rasulullah. Kemudian diikuti dengan satu kelompok namanya tabi'in. Bukan lagi sahabat namanya, tabi'in. Kelompok ini juga kerana dekat dengan sahabat dan dekat dengan Nabi SAW, walaupun mereka tak pernah bertemu Rasulullah, tapi mereka pernah bertemu dengan orang yang bertemu Nabi SAW. Dan similar yang sama mereka dengan sahabat ialah kuatnya mereka berpegang dengan sunnah Rasulullah. Sebab itu zaman ini disebut tidak ada bid'ah. Tidak ada bid'ah dalam agama, kerana kepahaman para sahabat dan tabi'in. Maka lahir golongan ketiga namanya tabi'in. Golongan tabi'in seperti imam kita Asy-Syafi'i rahimahullah, seperti Imam Ahmad bin Hanbal, seperti Imam Malik bin Anas, kalangan disebut sebagai tabi'in. Adapun Abu Hanifah, para ulama berselisih apakah dia tabi'in atau tabi'in. Setengah mereka berkata dia daripada golongan tabi'in kerana dia bertemu dengan ramai sahabat. Sebab syarat nak jadi tabi'in mesti bertemu sahabat dan belajar dengan sahabat. Dia bukan jumpa je. Kalau syarat menjadi sahabat, dia jumpa je Rasulullah dalam keadaan di Islam dan mati dalam Islam, maka namanya sahabat. Walau dia tak sempat mengaji, tak sempat belajar dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Kerana sahabat terbagi pada dua, yang disebut sebagai sahabat besar, sahabat kecil. Sigharus sahabah dan kibarus sahabah. Sahabat kecil merujuk kepada tempoh mulazamah, tempoh irtizam mereka dengan Rasulullah. Kadang mereka cuma duduk sekejap dengan baginda sallallahu alaihi wasallam, maka disebut sahabat kecil. Ataupun kadang-kadang mereka ni lahir kecil jumpa Rasulullah dan kadang mereka tak reti apa lagi. Manakala sahabat besar, kibarus sahabah, yang melazimi Rasulullah, yang melazimi masjid Nabi, yang mendengar kuliah Rasulullah SAW, nasihatnya, maka ini sebut kibar sahabah, dan yang meriwayatkan hadis. Lepas sahabat namanya tabi'in. Tabi'in ialah orang yang cuma jumpa sahabat, dia tak jumpa Rasulullah. Setengah ulama mensyaratkan dia mesti belajar dengan sahabat selama setahun untuk mendapat gelaran tabi'in. Dia kena belajar. Dan memang kita dapati golongan tabi'in golongan yang paling rajin belajar. Mereka mencari dan memburu para sahabat Rasulullah untuk mengambil ilmu dengan sungguh-sungguh dan dengan penuh ketelitian mereka. Maka lepas tabi'in namanya tabi'in. Tabi'in ialah golongan tak jumpa sahabat. Imam kita, Imam Syafi'i, tak pernah jumpa sahabat Rasulullah, tetapi dia pernah jumpa dengan orang yang jumpa sahabat Rasulullah. Kerana itu Imam Syafi'i digelar tabi'in. Baik, selepas 300 pertama ni tak ada gelaran baru kepada orang Islam, melainkan ada satu kelompok namanya zuhad dan ubad. Ahli zuhud, ahli ibadat. Tetapi ahli zuhud ini mula menolak dunia dengan cara yang tidak diajar oleh Nabi SAW. Walhal zuhud bukanlah menolak dunia dengan maksud tidak memilikinya. Maka apakah nilai hukum zakat yang ada dalam Islam kalau itu zuhud yang dimaksudkan? Manakala golongan ubad, boleh datang golongan ubad yang fokus ibadat, juga meninggalkan hubungannya dengan manusia. Maka para ulama melihat perlu diperbetulkan golongan zuhad dan ubad dengan acuan sunnah Nabi SAW, maka lahirlah istilah sufi. Kerana sufi itu asalnya ialah bagi membentuk kefahaman sebenar dalam makna zuhud dan ibadat mengikut acuan Nabi SAW. Sebab itu Syekh Junaid Al-Baghdadi dan demikian juga Syekh Abdul Qadir Jilani kuat menekankan tentang pentingnya dalam nilai ilmu tasawuf dan sufi itu berpegang teguh dengan sunnah Nabi SAW. Kata Junaid Al-Baghdadi, ilmuna hadha
muqayyadun bil kitab wa sunnah. Wa man lam yahfazil Qur'ana wa lam yaktubil haditha la yuqtada bihi fi hadzal amr. Ilmu tasawuf ini ialah ilmu yang terikat dengan kitab dan sunnah, Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Siapa yang tak hafal Quran dan tidak menulis hadis, maka dia tidak boleh diikuti. Kita tak boleh ikut dia, kita tak boleh jadikan dia sebagai sandaran kita. Dan beliau juga berkata, at-turuq kulluha masdudatun 'alal khalqi illa 'ala man iktafa athara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua jalan ke syurga tertutup atas seluruh makhluk ciptaan Allah, melainkan jalan yang dilalui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita kan semua nak ke syurga. Jalan nak ke syurga semua tertutup, melainkan jalan yang dilalui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang terbuka. Maknanya kita nak ke syurga, maka acuannya ialah yang disebut, yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu bila Syekh Abdul Qadir Jilani kata tonggak kebaikan, kita nak namakan ia benar-benar kebaikan, mesti ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu kata Yahya bin Mu'az radhiyallahu ta'ala anhu, seorang sufi yang agung, dia kata manusia ni dia berselisih pada 3 perkara. Manusia berselisih pada 3 perkara usul, 3 perkara asas, dan setiap satunya ada lawannya. Manusia berselisih pada 3 perkara asas, dan setiap satu ada usulnya. Maka siapa yang berpegang satunya, maka akan jatuh daripada satu yang lain. Maknanya ada 3 usul. Kalau kita tak berpegang dengan 3 usul tu, kita akan jatuh pada 3 usul yang lain. Yang pertama ialah tauhid kepada Allah. Ini usul pertama dalam perselisihan manusia. Maka siapa yang berpegang dengan tauhid, maka dia tak akan mensyirikkan Allah. Dan siapa yang mensyirikkan Allah, dia tak akan bertauhid. Maka usul pertama ialah usul tauhid. Mana-mana orang tak akan ada nilai melainkan dia punya tauhid yang betul. Dan lawan pada tauhid, dia jadi syirik. Sebab tu kalau orang tu tak ada tauhid yang benar, dia akan mudah mensyirikkan Allah. Yang kedua ialah sunnah. Kalau seorang itu tak berpegang dengan sunnah yang kuat, dia akan buat benda bid'ah. Tapi kalau dia pegang sunnah yang kuat, maka dia tak akan buat benda bid'ah yang berlawanan dengan sunnah. Dan yang ketiga ialah taat. Usul penting dalam kehidupan kita, taat. Lawan pada taat ialah maksiat. Maka orang yang tak taat, dia akan buat maksiat. Orang yang meninggalkan maksiat, maka dia taat kepada Allah. Maka ini usul. Lihat usul yang kedua, yang penting ialah sunnah. Sebab itu dalam baik kita mengaji tasawuf ke, tafsir ke, fiqh ke, apa sahaja mesti dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, kata Imam Syafi'i, siapa yang dia faham sunnah, faqad qawiyat hujjatu, hujahnya kuat. Siapa faham sunnah Rasulullah, faham hadis Nabi SAW, hafal di Nabi, faham sebagaimana yang patut dipaham melalui syarah para ulama yang muktabar, maka hujahnya kuat. Sebab kita dalam berhujah, kita tak boleh hujah orang tu, orang ni kata, orang tu kata. Dia mesti apa yang Nabi SAW kata. Maka ini yang disebut sebagai sunnah. Kerana itu kata Imam Abu Ali Al-Hasan bin Ali Al-Juzjani, kata Imam Juzjani, di antara tanda kebahagiaan seorang manusia, tanda kebahagiaan orang beriman ada 7. Tanda orang tu benar-benar bahagia, dia akan ada 7 perkara dalam hidup. Yang pertama, Allah mudahkan dia mentaatinya. Taisir at-ta'alai, dia dalam perkara taat pada Allah, dalam perkara ibadat pada Allah, dia permudahkan. Dia tak ada alasan, dia tak ada, kita katakan, lemah semangat, ataupun jenis keluk-kelek macam ni, kejap boleh, kejap tak boleh. Dia jenis orang yang Allah mudahkan ibadah. Masya Allah, mudahnya bangun subuh, mudahnya duduk dalam kuliah,
mudahnya buka Quran dan baca, mudahnya mulut dia berzikir, mudahnya dia untuk solat sunat, mudah dia untuk buat. Mudah, ini tanda dia bahagia. Allah beri kebahagiaan pertama. Yang kedua, kata ulama, bila perbuatannya, perkataannya menepati sunnah Nabi SAW, bahagia dia. Ini disebut oleh Syekh Abdul Qadir, tunggak kepada segala kebaikan itu ikut sunnah. Bila dia dapati, bila orang ni dapati perkataan dia daripada Nabi SAW, dia kalau nak tegur orang, dia tegur macam Nabi tegur lah. Kita kadang-kadang nak tegur orang salah tapi duk maki orang juga, maki tu salah. Kita nak tegur orang salah, kita juga buat salah yang sama, cuma salah kita dalam ruang berbeza. Orang tu buat silap sikit, maka cara kita tegur tu teruk, dengan cara merendahkan orang ni, membodohkan orang ni. Tuan-tuan, semua orang akan buat silap, walau sealim mana pun dia. Maka kalau dia buat silap satu benda, tak akan menafikan dia ni orang alim, orang bijak, orang pandai. Dia silap benda tu. Tapi ada orang bila cara tegur tadi sini, cara tegur tadi terus cuba nak buangkan kemuliaan. Ini semua orang yang dia ada masalah kerana nak cari pengaruh. Kadang-kadang orang yang buat salah tu orang ada pengaruh besar, tapi dia buat salah, dia pun ngaku salah, dia pun tarik balik, dia pun merendah diri balik dan sebagainya. Tapi ada orang tak puas hati juga, dia cuba untuk jatuhkan reputasi supaya dia dapat tarik penyokongan ni pada dia. Dia tak akan berhasil. Tuan-tuan, jangan cuba jatuhkan orang dengan teguran. Sebenarnya teguran ialah kita mengangkat orang tu, bukan kita menjatuhkan. Siapa yang menegur orang dengan tujuan menjatuhkan orang, dia yang akan jatuh, bukan orang tu jatuh. Tapi siapa yang menegur orang untuk mengangkat dia kembali, maka dia juga akan bangun bangkit, terangkat sekali. Tegur orang ni umpama kita lihat orang jatuh, bukan kita duduk pijak balik dia, kita angkat tangan dia biar dia bangun. Itu tegur orang nama dia. Kita nampak dia jatuh, kita pun angkat dia. Bukan tegur orang, kita pergi kat dia, kita pun pijak kepala dia. Itu bukan panggil tegur, menghina. Sebab tu kita fikir, waktu mana kita tegur orang, bukan tujuan kita nak bangunkan dia atau nak jatuhkan dia. Kalau tujuan kita tegur nak jatuhkan dia, kita akan buat kesilapan yang sama yang dengannya kita akan jatuh. Tapi kalau kita nak bangunkan dia, maka Allah Ta'ala juga akan bangunkan kita. Jadi tanda bahagia kedua, perbuatan kita, perkataan kita menepati sunnah. Kalau ada orang perkataan, perbuatannya tak menepati sunnah, maka kita betulkan dia. Betulkan ini Rasulullah SAW larang buat macam ni, cegah, Rasulullah beri amaran, maka ingatkan dia. Kalau dia mengambilnya, maka dia orang baik, dia orang yang rendah diri. Dan yang ketiga, tanda bahagia kata ulama, kawan dia orang baik-baik. Suhbatuhu li ahlis salah. Kawan dia semua orang baik. Bukan kata kawan dia berjalan musafir, kawan dalam Facebook dia pun baik-baik. Dan terbayangkan kita dapat, kalau Facebook maksimum 5,000 misalnya friends kita, tolak followers lah, semua kawan baik, maka komen pun tak ada maki hamung, tak ada perkataan buruk-buruk, semua komen bersifat doa dan menegur dengan baik. Ini orang bahagia. Sebab itu kita, lagi mana kita ada kawan yang tak baik, yang tegur kita dengan cara menghina, maka kita tak akan rasa bahagia. Maka nak bahagia, tapis, pilih, iltizam kawan baik. Saya dah katakan pada kita bahawa kawan baik ini ialah satu pelaburan. Kalau tuan-tuan nak kaya, tuan-tuan fikir melabur, bisnes lah. Maka bila kita nak dapat kawan yang baik, kita pun kena melabur, kena beri hadiah, kena ajak dia makan. Itu pelaburannya. Rasulullah ajar tu, kena doakan untuk dia, kena sentiasa nasihat dia, dengar pula nasihat dia, berkongsi pula ilmu. Maka kita mesti melabur untuk dapat kawan baik. Orang yang nak dapat kawan baik tapi tak nak melabur, kedekut, dia tak akan dapat kawan baik. Sebab semua kawan yang baik terhasil dengan pelaburan yang baik. Sebab itu kalau kita bisnes dengan kawan lain, kawan baik kita, dengan orang lain. Sebab sahabat kita, kita dah ambil untung dari situ, kebaikan dia, kita dah ambil untung kat situ, maka tak perlu lagi kita untung yang lain. Tapi kalau orang ni bukan sahabat kita, okeylah, kita boleh ambil fully bayaran ni. Tapi bila dia sahabat kita, kita mesti beri sikit pelaburan. Berapa mi rebuh ni? RM8, tak apalah, RM7 je bayar. Kita melabur RM1 untuk ikat kawan yang baik, maka kita untung sebab dia kawan baik.
Maka kawan ni tak apalah, nanti kita nak tempah pula 400 bungkus. Dia bagi kebaikannya. Dia ingat kebaikan kita RM1. Nampak simple. Tapi itu pelaburan untuk kawan baik. Kawan yang baik, kita kata jomlah tidur rumah saya. Kita melabur sikit lah. Itu sebaik-baik rumah yang ada bilik tetamu. Sebaik-baik rumah. Makna dia memang bersedia untuk tetamu. Ni duduk. Atau kalau dia tak mampu, tak apa, saya bayar homestay awak, hotel awak. Dia melabur untuk dapat kawan baik. Kerana kita dapati hanya orang yang pemurah boleh kekalkan kawan yang baik, tidak sebaliknya. Ada pun orang kedekut, dia akan hilang satu persatu kawan baik dia. Sebab tu tuan-tuan sekalian, kawan baik ni untung dia banyak, lebih banyak daripada untung duit kita nak. Doanya ketika kita mati, syafaatnya pada hari kiamat kelak. Ni orang baik. Dan juga bagaimana dia pertahankan maruah kita. Orang duk kutuk-kutuk kita, dia pertahan maruah sebab dia orang baik dengan kita. Maka untunglah kalau kita ada kawan baik. Bila kita dah sebut, orang nak dapat kawan baik, dia kena melabur. Hanya orang pemurah yang dapat pertahankan kawan-kawan yang baik. Tapi orang kalau dia ada sifat bakhil kedekut, maka dia akan lihat dalam hidupnya satu persatu kawan baiknya tak ada. Menjarakkan diri. Yang keempat, kata ulama, iaitu tanda orang bahagia, baik akhlak dia, comel akhlak. Kalau itu kita tengok orang kalau perangai buruk, dia tu tak bahagia sebenarnya. Kalau dia cenderung maki orang, dia cenderung itu, dia tak bahagia. Tapi orang kita nampak baik akhlak, tutur kata dia baik, perbuatan baik, dia memang orang bahagia. Dan yang kelima, kata ulama, ialah dia suka melakukan kebaikan kepada makhluk Allah yang lain. Sama ada kebaikan tadi berupa harta benda, pertolongan dan sebagainya, dia suka. Semua makhluk Allah yang lain dapat kebaikan dia. Kucing pun dapat kebaikan dia, anjing pun dapat kebaikan dia, apatah lagi manusia yang beriman. Maka dia jenis orang mudah buat baik. Maka ini tanda orang bahagia. Sebab tu kita tengok orang yang buat baik, dia bahagia. Kalau dia belum bahagia, dia akan bahagia. Saat saya pun buat baik juga tak bahagia, tak, awak akan bahagia. Sampai satu masa, dia seorang ulama. Dia asalnya seorang peniaga. Tapi waktu di kat pasar, dia suka beri hadiah kepada budak-budak. Tengok budak-budak ambil coklat, ambil itu, dia suka. Dan dia suka tolong tengok orang susah-susah. Kalau kat pasar, dia suka beri sesuatu. Seorang ulama sufi agung waktu itu tengok dia, maka mendekatinya. Kamu akan menjadi orang yang hebat satu hari nanti, dia kata. Kamu akan jadi orang yang hebat, orang baik satu hari nanti. Dek kerana sikap dia memang ada kedai kat pasar sebelum dia menjadi ulama besar tasawuf. Dan lepas pun dia masih lagi kekalkan kedai itu. Kerana ada kedai di pasar, di ruang kita buat baik lebih banyak pada orang lain. Sebab orang paling mudah bersedekah yang duduk kat pasar tu. Dia sedekah mudah je, 10 gram, 100 gram. Setiap hari dia boleh sedekah, setiap hari. Sebab itu para sahabat sebahagian besar duduk kat pasar, kerana mereka nampak kelebihan tu. Kita buat baik ni yang terlintas depan mata, yang ketuk pagar, sama ekor cik, barulah buat baik. Yang peniaga ni pelanggan datang, setiap hari dia boleh buat baik. Sikit banyak itu hal lain, tapi dia boleh buat baik. Maka orang ni pun kerana dia suka tengok budak-budak bagi kanang sikit, orang tua bagi sikit, maka Allah angkat kedudukan dia, sehingga beliau menjadi antara ulama yang dipegang kata-katanya. Hebat orang ni. Sebab apa? Dia suka buat baik. Itu tanda bahagia. Dan yang keenam, orang yang suka mengambil berat kepada orang Islam. Ihtimamuhu lil muslimin. Siapa pun yang suka ambil berat pada orang Islam di Palestin, di Kashmir, umat Islam di China, di Xinjiang, umat Islam di serata dunia. Wa imma kita ambil berat sebab mereka ni jahil, kita nak sebarkan ilmu, atau sebab mereka miskin, kita nak tolong, sebab mereka dizalimi, maka untuk kita perjuangkan hak mereka, atau apa sahaja bentuk masalah orang Islam, kita ambil berat. Ada jiran kita lapar, ada orang kampung kita susah, kita ambil berat. Dia ambil berat berdasarkan kepada kemampuan kita. Dan akhir sekali, kata ulama, ialah tanda orang tu bahagia ialah dia menjaga waktunya. Dia jaga waktunya sungguh-sungguh. Orang yang waktunya tak terjaga, orang ni tak bahagia.
Dia nak tidur, bangunlah pukul berapa pun, dia tak bahagia sebenarnya. Dia nak sembang-sembanglah pukul berapa pun, dia tak bahagia. Orang bahagia, dia ada jadual hidup dia. Dia tahu pukul 9 nak buat ni, pukul 10 nak buat ni, pukul 10, 11 nak buat ni. Ni pukul 12 malam nak buat. Dia ada semua jadual. Mura'atuhu li'awqatihi, dia jaga waktu. Ini kata Imam Juzjani rahmatullahi alaihi dalam 7 perkara yang membahagiakan. Yang kita sebut tadi, yang kedua ialah dia ikut sunnah Nabi. Siapa pun tak ikut sunnah Nabi dan semua perkara, maka dia tidak akan bahagia. Sebab itu bila Syekh Abdul Qadir kata, orang yang berpegang kukuh dengan sunnah Nabi, setiap hari hati dia bersih. Kerana sunnah Nabi ialah pencuci kepada setiap kotoran hati kita. Kita ni tuan-tuan, hati kita dibentuk oleh nafsu kita. Sehinggalah datang ilmu, maka ilmu tadi yang membentuk hati kita. Kan itu kalau kita baca hadis Nabi secara rutin setiap hari. Demikian juga kita baca Al-Quran setiap hari. Maka ini dua pembersih yang hebat. Dia bersih hati kita. Makin lama makin bersih, makin lama makin bersih. Daripada zahir kita faham larangan dan suruhan, sehingga dia akan datang melalui mimpi yang baik. Kita tahu bahawa mimpi adalah salah satu daripada kebenaran yang Allah nak bagi kepada setiap hamba. Dan semua para ulama bersepakat dalam mentadbir mimpi bahawa siapa yang melihat Rasulullah dalam mimpi, maka dia akan mendapat kebaikan dunia dan akhirat. Dan melihat Rasul dalam mimpi bukan dakwaan kosong, tapi perlukan pada bukti. Sebab itu Muhammad bin Sirin, bila seorang berkata saya bermimpi jumpa Rasulullah, maka kata Muhammad bin Sirin rahmatullahi alaih, sifatkan pada saya. Cerita macam mana? Orang ni pun cerita, itu bukan Rasulullah, itu orang lain. Kita tuan-tuan tak kenal apa Nabi, tiba kata mimpi jumpa Nabi, kita perlu perhalusi dan perlu perbetulkan maklumat itu melalui para alim ulama. Sebab bila kita baca hadis, katakan kita baca kitab Syama'il Muhammadiyah oleh Imam At-Tirmidzi, dalamnya disebut tentang sifat tubuh, batang tubuh Nabi SAW. Dada Rasulullah yang bidang, muka Rasulullah putih kemerahan, Rasulullah yang lurus, kemudian ikal mayang di hujungnya. Dan bagaimana Rasulullah disebut wataknya tidaklah tinggi yang mencacatkan, tidaklah rendah yang menghinakan, sederhana. Tiba-tiba kita mimpi jumpa nampak tinggi lonjong macam tu, maka bukanlah tu. Atau mau tengok pendek sangat, bukanlah tu. Ada seorang tu, dia kata pada Ibn Abbas ya Allah Ta'ala, dia kata saya mimpi jumpa Rasulullah. Macam mana keadaan muka dia hitam? Itu bukan Rasulullah, itu negro mana kau tengok tu. Sebab orang-orang awam ni mimpi je cepat dia cuba manipulate untuk angkat diri dia. Tuan-tuan, mimpi ni amanah. Siapa yang bermimpi dan dia bercerita lain daripada apa yang dimimpi, maka dia berdosa besar. Bahkan Allah akan memerintahkan dia akhirat kelak untuk ikat, ambil 2 biji gandum dan mengikatnya sebagai hukuman dia. Tuan-tuan, biji gandum macam mana? Cik sangat. Kalau orang kampung saya panggil kecil, tuek. Cik sangat-sangat. Tuek tu cik sangat-sangat. Kita nak ikat macam mana? Kalau beras 2 biji, beras akhir lagi besar juga sikit. Ni gandum kecil. Kita tengok gandum ni macam mana? Cuba ambil 2 biji, tengok kalau bijak. Ustaz, macam mana nak ambil 2 biji ni? Demikian keadaan orang yang di mimpi lain, cerita lain. Dia cuba manipulate. Sebab itu bila kita bermimpi, kita kena bentangkan mimpi itu pada orang alim supaya dapat tafsiran yang betul, dan supaya benar kita dapat gambaran mimpi macam kita mimpi. Maka kalau kita bermimpi bertemu Nabi SAW, bahkan kata Syekh Abdul Qadir, dalam mimpi tadi ada suruh, ada larang. Nabi kata ni jangan buat, ni buat. Maka ini menunjukkan bagaimana dia sentiasa dipimpin, dijaga oleh Nabi SAW melalui ilmu baginda. Tetapi kita jaga zahir kita dengan ilmu Rasulullah, itu hadis Nabi. Maka Allah menjaga batin kita dengan ilmu Nabi SAW yang sentiasa diingatkan. Sebab itu ada seorang ulama, Imam Asyuti rahimahullah. Dia ini antara pencinta sunnah Nabi yang hebat, seorang ahli hadis yang agung.
Dia kadang-kadang dia nak tahu status hadis tu, dia dah bongkar semua kitab. Dia bagi kitab Ar-Rijal. Sehingga ada hadis dia macam tak tahu nilai dia. Kerana para ulama hadis, tiap hadis tadi dia betul-betul nilai supaya tak ada orang manipulasi. Tidak semua kata, ini Nabi kata, betul ke Nabi kata? Tengok daripada sumber mana. Sebab apa pun ilmu ni, dia tak boleh kata ikut dang macam tu. Kalau kata ikut dang macam tu, semua orang dapat dakwaan palsu. Semua orang boleh dakwa macam-macam. Semua orang boleh kata ikut suka dia. Maka setiap benda kena ada bukti. Maka hadis Rasulullah, para ulama kaji, pakar-pakar dalam bidang hadis. Tiba-tiba hari ni Imam Suyuti dia tak jumpa macam mana. Akhirnya dia tertidur dan bermimpi bertemu Nabi SAW. Maka dia pun mengadu pada Rasulullah, ya Rasulullah, saya tak tahu hadis ni. Lalu kata Rasulullah, datangkan pada aku, tunjuk hadis mana, biar aku beritahu kau betul ke salah, sahih atau tidak. Walaupun sepakat ulama, metodologi dalam mengetahui hadis sahih atau tidak bukanlah dalam mimpi. Ia tetap dalam ruang lingkup yang kita sebut disiplin ilmu. Namun nak beritahu dek seorang itu bila Allah nak bimbing dia, maka melalui mimpi dibimbingnya. Maka daripada mimpi tadi menjadi asas kepada rujukannya untuk dia merujuk kembali pada rujukan-rujukan yang lain. Ia jadi panduan, alamat. Jadi kita tahu dalam Islam mimpi itu ada nilai tersendiri, tapi dia taklah sampai peringkat mimpi tadi menjadi hujah syar'i. Maksudnya kalau seorang mimpi, di mimpi kata zuhur jangan lagi solat 4, solat 2 je, walaupun tak musafir, maka ini tak boleh dijadikan sebagai pengubah syariat. Syariat tu dah tetap, dah sempurna. Mimpi tidak boleh mengubah syariat. Adapun apa yang disebut oleh Imam Suyuti, dia bukan mengubah syariat, tapi dia menegaskan syariat, menguatkan dan memberitahu apa yang menjadi suatu kekeliruannya. Maka di sini kita lihat bagaimana mimpi berperanan mendidik. Baik, ianya terhasil seolah Syekh Abdul Qadir nak beritahu kepada kita, bila benar pendekatan kita dengan sunnah Rasulullah dan benar amalan kita dengan sunnah Nabi SAW, maka inilah yang menghasilkan mimpi bertemu Rasulullah. Tapi kalau kita tak ikut sunnah Nabi, duk lawang sunnah Nabi, mengaji sunnah Nabi pun tak, lalu berangan nak jumpa, nak mimpi Rasulullah, maka kita tak mungkin jumpa. Kan orang yang dekat dengan Rasulullah melalui ilmunya, melalui hadis-hadisnya, maka orang ni yang paling dekat dengan mimpinya. Mimpi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu tuan-tuan sekalian, bila kita bercakap tentang tasawuf, sehebat mana pun tasawuf, kalau dia tak ikut sunnah Nabi, dia tertolak. Kata Imam Abu Yazid Al-Bistami rahmatullahi alaih, dia kata kalau sekiranya engkau melihat seorang terbang di udara, dek karamah yang dimilikinya, nampak dia terbang macam dia ni ada karamah lah, macam ada karamah, belum lagi karamah, maka jangan kamu terpedaya dengannya sehingga kamu tengok apakah dia mengikuti perintah Allah dan Rasulnya, apakah dia meninggalkan larangan Allah dan Rasulnya, apakah dia benar-benar menjaga hududnya, yakni larangan ataupun kita sebut syariatnya, memelihara syariat, adab syariat. Kalau tengok dia ni duk lawang sunnah Rasulullah walaupun terbang, itu mungkin ada sihir. Kerana karamah tidak terhasil melainkan orang yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi SAW. Sebab itu jangan terpedaya kalau orang tu boleh terbang atau udara itu dan ini, tapi perbuatannya menyanggahi sunnah Rasulullah. Pernah satu ketika Abu Yazid Bistami dia beritahu anak murid dia, kita nak jumpa seorang yang dia alim besar. Orang kata dia tok guru, kita pergilah. Waktu beliau pergi tengok, yang dikatakan guru itu meludah menghadap kiblat, ludah arah kiblat. Maka kata Abu Yazid, jom kita balik. Kalau orang ni tak pernah beradab dengan sunnah Rasulullah, bagaimana dia boleh beradab dengan Allah? Tinggalkan dia. Kalau kita nak nilai, kalau orang tu betul pegang sunnah Nabi SAW, ya kita akan bersama dengan dia. Tapi kalau dia menyanggahi sunnah Rasulullah, maka kita tidak mungkin bersama dengan dia. Kalau dia terkhilaf, maka dibetulkan, ia kekal bersama. Kalau sekiranya dia meneruskan khilafnya bersama dengan sunnah Rasulullah, dah sunnah kata lain, dia kata lain, duk belawang tiap hari, ini bukanlah orang yang boleh kita ambil ilmu daripadanya.
melainkan mendatangkan bahaya. Kemudian selepas Syekh menyebut tentang pentingnya sunnah Nabi SAW. Kenapa? Kerana hidup kalau tak ikut sunnah, dia akan ikut hawa nafsu. Dia dua je. Kalau kita tak ikut sunnah, kita ikut hawa nafsu. Bila kita ikut hawa nafsu, kita akan buat benda bid'ah yang dilarang dalam agama. Tentu kena bezakan benda bid'ah dengan benda khilaf. Ada orang memasukkan khilaf dalam bid'ah, maka ini salah. Bid'ah lain, khilaf lain. Baca Quran di kubur bukanlah bid'ah, tapi khilaf ulama. Letak bunga kat kubur, itu bukan bid'ah, tapi khilaf ulama. Talqin di kubur, itu bukanlah bid'ah, tapi khilaf ulama. Kita kena beza bid'ah dan khilaf. Bid'ah sesuatu yang disepakati akan keluarnya daripada sunnah Nabi. Ada pun khilaf kerana masing-masing punya dalil dan mensyaratkan dalil mengikut disiplin ilmu masing-masing, maka mengeluarkan pandangan yang berbeza. Baca kunut ke tak baca kunut, itu bukan bid'ah, itu khilaf. Di sisi kita Syafi'iyah, sunat muakkadah, sunat aba'ah. Maka kalau tinggal kunut, sujud sahwi. Di sisi sebahagian besar ulama tidak disunatkan. Apakah ini bid'ah? Ini khilafiyat. Jadi kita kena beza antara khilaf dengan bid'ah. Tak menjadi golongan yang cuba menyempitkan makna bid'ah, lalu bab khilaf pun dimasuk bid'ah sekali, lalu mencela orang tanpa sebab. Jadi kita kena tahu dalam penguraian bid'ah sebenar yang benar-benar bertentangan dengan firmanullah dan sunnah Nabi SAW. Dia bertentangan secara direct. Bertentangan secara direct perbuatan tersebut. Kemudian bila kita katakan seorang tak ikut sunnah, otomatik dia ikut nafsu. Sebagaimana kata Abu Usman Al-Hiri rahmatullahi alaih, dia kata siapa yang meletakkan sunnah dalam dirinya, perkataan atau perbuatannya, maka dia akan bercakap dengan hikmah. Dan siapa yang membiarkan hawa nafsu menguasainya, perkataan dan perbuatan, maka dia akan bercakap dengan bid'ah. Dan Allah Ta'ala berfirman, kata Abu Usman Al-Hiri, wa in tuti'uhu tahtadu, kalau kamu ikut Rasulullah, kamu akan dapat petunjuk. Jadi orang yang dalam perkataan perbuatan dia letakkan sunnah asas dia, sebenarnya kata Syekh Abdul Qadir, maka dia akan bercakap hikmah. Hikmah ialah percakapan yang menepati sunnah Nabi. Itu kalau kita sebut bicara hikmah. Ini kalau kita tengok bicara hikmah para ulama, memang ada dalam sunnah Rasulullah SAW. Tapi mereka mentakbirkan dengan takbir mengikut apa yang mereka faham. Tapi itulah daripada sumber Nabi SAW. Kalau orang tu tak ikut sunnah, maka dia akan ikut hawa nafsu. Maka dia mula bercakap benda yang mengarut, yang tidak ada dalam Islam. Kemudian Syekh Abdul Qadir menyebut tentang kita perlu mengeluarkan semua perkara buruk dalam diri kita. Ya, kita keluarkan dengan asas ilmu tadi, sunnah Nabi SAW. Namun untuk menjadikan sunnah Nabi dalam kehidupan kita, kita perlu sabar dan mujahadah. Kerana kadang-kadang perbuatan tu dah terbiasa buat. Kadang-kadang perbuatan tadi dah menjadi keturunan kita buat. Contoh, kita hari raya bersalam bebas laki perempuan, walau sunnah Nabi melarangnya. Saya dah biasa Ustaz, kalau raya je salam lagi dengan sepupu, anak sepupu, semua kita salam. Kita dengan kucing pun kita salam. Saya raya kucing salam, minta maaf lahir batin. Dia punya tahap ikut hawa nafsu dia. Maka sunnah aja lain. Nabi SAW tidak pernah menyentuh perempuan ajnabiyah. Nabi tidak pernah bersalam. Para sahabiat bila mereka berbai'ah dengan Rasulullah, wanita, mereka tak salam dengan Rasulullah dan bai'ah, kerana mereka tahu larangan. Di sini kita lihat jelas dalam perintah Allah SWT dan Rasul. Tiba kita raya salam semua, sepupu, kakak ipar, adik ipar, mak mertua adik ipar kita. Tak ada kena-mengena, mak mertua adik ipar kita. Adik-beradik kepada, kita katakan adik-beradik pada mak mertua adik ipar, salam. Kita tak reti lagi nak tahu mahram ke bukan mahram, boleh salam ke tak boleh salam. Maka ini perbuatan yang dah jadi kebiasaan. Nak buang memang susah lah. Maka kita kena mujahadah. Tak payahlah nak terang. Kita biasa sepupu baik, sama-sama main rumah pondok. Masa kecil tu kita main kahwin-kahwin, kita main rumah pondok, kita rapat. Bila raya memang kita salam, siap tepuk tampar. Perempuan ni, kita lelaki perempuan.
Tak, sunnah Nabi lain. Kita pun mujahadah lawan. Nak beritahu satu hal. Bahawa ni tak boleh sebenarnya. Bukan kita benci. Kita kalau tak salah, bukan maknanya kita benci. Tapi kan ada larangan. Kalau COVID boleh pula kita terima larangan bersalah. Semua orang macam, nasa kenapa? COVID. Tetapi COVID lebih besar pada syariat? COVID tu paling kurang pun kita sesama macam dia itu je. Atau paling teruk pun duduk satu asrama dengan dia. Teruk lah. Tapi ni duduk salah. Nak ke kita duduk satu neraka dengan dia? Sebab kita buat dosa tadi. Ustaz, tak kalah salah kita dapat masuk neraka. Mana kita tahu? Kerana ada dosa yang bila Allah Ta'ala nak hukum, masuk neraka lah. Kalau Allah nak ampun, Alhamdulillah. Kalau Allah nak hukum, itu keadilan Allah. Sebab semua dosa, wa imma dibersihkan di dunia, wa imma dibersihkan di akhirat dengan neraka. Kalau tidak mendapat keampunan Allah. Ada orang sebab dia buat salah ni, Allah nak hukum juga di dalam neraka. Mungkin kerana dia memandang rendah kesalahan tadi. Kecil saya banyak lagi buat baik, tu tetap salah. Macam kita lah, kita cikgu, anak murid buat salah. Walaupun anak murid ni memang cerdik, A+ lalu, tapi ada lagi kita nampak dia ni macam rasa besar kebal sangat, kita hukum juga dia sebab tak buat buku. Walau sekali pun tak buat buku, berdiri atas meja, hukum dia. Ni pelajar cemerlang, tak kira lah, saya nak ajar dia satu benda. Kadang-kadang betul ada pelajar yang walau dah baik, dah bagus, bila buat salah tetap dia dihukum. Ada setengah cikgu dia tak hukum lah, awak baik tak apa, ni yang biasa buat salah untuk hukum. Ada orang tetap dihukum walaupun dia baik. Kenapa cikgu tu nak ajar dia? Jangan ambil mudah. Dan anggap kamu ni dah baik, dah best student, salah kamu tak dihisap. Salah kamu juga dikira. Kerana itu kita kena mujahadah untuk lawan hawa nafsu yang dah terbiasa dengan benda yang dilarang. Ni orang perempuan dah terbiasa tak pakai stocking belum. Saya ni bak stocking tak boleh, tak pakai. Sedangkan kita tahu bahawa kaki perempuan tu aurat. Tapi dia dah terbiasa. Saya kalau pakai stocking jadi geli lah, benda lah. Maka mujahadah lawan lah. Itu kan syariat. Kita dah biasa pakai tudung sengkat-sengkat. Syariat kata janganlah pakai tudung tu, paling kurang minimum labuh sampai ke dada. Wal yadribna bi khumurihinna ala jiyubihin. Hendaklah wanita itu melabuhkan tudungnya sehingga ke dadanya. Kan dada itu fitnah. Orang lelaki kalau tengok perempuan, dia tengok dua tempat je, dada dan punggung dia. Maka wanita dia perlu protect dua tempat ini supaya tidak jadikan sebagai pandangan syahwat. Maka dia perlu labuhkan tudungnya sampailah ke dadanya. Jangan saja ini angkat macam ni supaya nampak benda yang boleh merangsang syahwat. Maka dia telah menyalahi syahwat. Ustaz, kita dah biasa Ustaz, kena ubahlah. Itu yang disebut oleh Syamsul Qadir, mujahadah. Kita nak ratakan, nak cangkul bukit yang tinggi, maksudnya maksiat kita yang dah banyak ni, salah kita dah banyak, nak cangkul biar rata, biar betul-betul data, betul-betul flat, benar-benar mengikut syariat. Ya, kita perlukan mujahadah. Dan kadang-kala ada cabaran dan bahaya. Tentang kita kata, saya dah biasa terima rasuah, kalau tak terima, bahayalah saya mungkin diancam bunuh sebab tak terima rasuah. Sebab kawan lain semua terima, saya seorang tak terima, dia orang marah. Nanti kalau ada laporan SPRM, saya lah dikata melaporkannya sebab saya seorang je tak ambil. Kononnya saya nak berangkat kawan-kawan, cabarannya banyak. Kadang-kadang Ustaz, saya tak terima rasuah, projek pun jadi sikit, jadi slow, cabaran. Ustaz, saya kalau tak buat benda ni, saya takkan dapat. Ada orang tu kerja dia entertain orang minum arak. Dia ni orang baik, orang soleh, tapi dia kena entertain, dia kena beli araknya. Kadang-kadang dia kena tuang sekali. Habis awak minum, kita tak minum, kita tolong layang dia, katakan itu perbuatan yang haram. Tapi macam mana ni? Tak ada macam mana lah, memang tak boleh buat. Mujahadah. Benar ada cabaran tadi lah. Biasa dapat projek tak dapat, biasa dapat banyak jadi sikit. Biasa dipuji, akhirnya kena marah. Itulah dia syariat yang kita kena patuh. Benar dalam melaksanakan sunnah Nabi, kadang-kadang ada cabaran dia. Kadang-kadang dia
mampu menjadikan kita kata perniagaan kita terjejas. Sementara dia umpama kapal besar, bila mula turun kat laut, dia tenggelam juga sikit, tapi lepas tu ditimbul. Sebab beban tu berat, tenggelam sekejap, lepas tu ditimbul, dia okey. Kita mungkin jatuh sekejap, tapi bila mereka dah tahu prinsip kita, okey, senang. Kita dah biasa, ustaz saya buka kedai makan, lagu punya kuat, tiba-tiba tak nak buka lagu lah, ni cabaran juga ustaz. Sebab saya punya customer suka dengar lagu, kata dia. Kita tanya dia balik, ada ke customer beritahu? Tak ada, saya rasa lah. Itu setan beritahu awak. Customer kan tak suka lagu kuat-kuat, dia nak sembang dengan bini dia pun tak boleh, dia nak sembang kawan-kawan dia pun tak boleh. Tapi kita duk rasa macam customer suka, buka kuat-kuat, meletup sampai tak dengar bunyi pinggang, tak dengar bunyi sudu, dengar bunyi lagu je kuat-kuat. Ini daripada pagi sampai maghrib. Kata buanglah, benda tu tak baik. Nanti saya tak untung lah. Sebab orang kata, saya pergi coaching tak? Dia kata lagu ni tarik belakang. Tetapi ini antara falsafah orang berniaga cara barat. Dia kata lagu merangsang pembelian. Dia orang buat kajian kajian syahwat, saya kata. Tuan-tuan perasan di pasar raya dia mesti buka lagu, mesti. Melainkan pasar raya yang bagus lah. Pasar raya kat Kuwait, dia buka Quran, kaya juga dia. Ni kita cerita pasar raya kita, kedai runcit kita. Dia kata kalau lagu tu pasang kuat, rancak-rancak, dia macam merangsang. Asal nak beli satu, dia beli dua, kata dia. Dan ini teori yang fasik, teori perniagaan fasik. Sebagaimana dikata kalau kita nak kaya, kita kena tipu orang. Ini teori fasik. Benar untung sekejap, daripada rugi. Maka ubah cara kita. Tentu kita ada cara kita, kita ada sunnah kita. Apakah setiap kali kita nak berniaga kita perlu lagu bising? Kalau kita tak buka, kita tengok sale kita, cuba bandingkan, sama. Maka kenapa kita nak sekadar persepsi kita untung dengan lagu, walau tidak begitu. Tentu kita untung berniaga bila barang kita baik, bila khidmat kita bagus, bila makanan kita sedap. Itulah yang menjadi asas sebenarnya, bukan lagu. Kita dah jumpa banyak ke mana kedai yang duk lagu-lagu, tutup juga tutup juga akhirnya. Ada satu kedai pula pelik sikit, satu baca Quran, satu dengar lagu, dua. Dan kedai tu ada dua sound. Dekat cashier baca Quran, luar cashier lagu. Kita tanya kenapa? Sebab ada gangguan jin. Rupanya cashier tu dia ada gangguan jin, dia dengar lagu, dia dengar Quran. Kena sihir. Yang dua tu belum kena sihir, dengar lagu. Dan yang tu kita dah tahu, nampak dah tak betul. Yang cashier ni sebab dia selalu ada gangguan itu ini. Jadi dekat cashier tu buka Quran, sayur cashier ni dengar. Atau mungkin juga tuang dia letak Quran supaya cashier tu tak menipu, biar setan dia lari, mungkin. Tapi yang luar ni setan punya lagu, biar setan masuk kedai dia. Tentang ini fahaman fasik dalam perniagaan. Itu bulan cerita yang tangkar mangkar. Kita dah biasa guna tangkar baru bisnes laju. Dia menyalahi sunnah Nabi, syirik. Yang guna tangkar, guna tawakal. Bunyi kakak belaka, tapi ini mulia, tawakal. Tawakal tu lebih hebat pada tangkar. Tawakal pada Allah. Yang penting kita upgrade kita punya bisnes, bukan upgrade kita punya jampi. Ni saat dulu pakai bomo siang, sekarang tinggi pada siang Ustaz. Atas lagi, mana loss? Vietnam, atas pada siang. Ni duk upgrade tangkar. Sama kita buat upgrade kebodohan kita. Kita upgrade kesyirikan. Dan kita kena buang apa yang kita biasa buat bercanggung, insya-Allah. Orang berniaga tak payah pakai tangkar lah, tak payah pakai azimat lah. Kita pergi kepada asas perniagaan itu benar, baik, sedekah, dan biar produk kita betul-betul terbukti sehingga jadi satu jenama yang hebat. Tentang tengok ada seorang hamba Allah dia pergi ke syarikat LV, dekat syarikat LV. Dia pun tengok satu jaket kulit harganya $11,000 kerana jenama ni. Kemudian dia terbang ke satu negeri, di satu tempat yang mengeluarkan kulit terbaik. Dia ambil kulit tadi, dia beli, kemudian diupah seorang buat, harganya dari $400 USD. Sama kulitnya,
melainkan tak ada brand. Yang ni kerana brand dia LV, dia boleh jual sampai 12,000. Kualiti sama, tapi ni ada satu brand dia. Dan orang beriman dia ada brand lebih hebat pada tu. Kita orang beriman ada brand lebih hebat pada LV tu. Keimanan kita pada Allah menjadikan brand itu tertinggi, produk Muslim. Sebab tu produk yang ni Allah nak tunjuk satu contoh pada kita. Kalau kita sebut bab je makanan je, orang tak akan sebut makanan LV ke tu, orang akan sebut halal atau tidak. Itulah brand yang orang kafir berebut nak dapat brand halal. Sebab dia tahu dengan cara tu saja dia boleh untung banyak. Halal. Terutama orang kafir duduk negara Islam, nak cari brand halal. Apatah lagi brand yang lebih tinggi pada halal. Halalan tayyibah. Sebab tu bagi kita orang beriman, kita tak perlu pada tangkar mangkar, tak perlu pada hiburan untuk melariskan kedai. Kita ada sunnah Nabi. Kita berniaga, jangan tipu. Kita jujur, kita buat yang terbaik, banyakkan bersedekah, layan orang dengan senyuman kita, tolak ansur dalam jual beli kita, berpagi-pagi dalam keluar mencari rezeki, bersungguh-sungguh dalam melakukan pekerjaan. Semua ini pelaris yang diajar oleh Nabi SAW. Jangan ikut pelaris-pelaris lain. Tok Bomo yang bagi tangkap pun tak laris dia. Dia pun tak boleh laris. Ni Tok Bomo berapa orang dah datang? Baru 3 orang hari ni. Habis Tok Bomo kan buat tangkap laris. Pelaris lah. Biar datang 3,000 orang. Dia pun ada masalah, tak laris belakang ni. Tapi kita boleh percaya pula. Boleh percaya jumpa Bomo ni tak berlaris. Ada hamba Allah tu, dia pergi jumpa Bomo minta nombor ekor. Minta nombor ekor. Bila saya katakan awak duk minta nombor ekor Tok Bomo kata nombor ekor, dia tikam dulu. Sebab dia dah tikam tak jadi. Jadi dia gunakan orang lain, takut-takut jadi. Akhirnya pun dia minta share dia. Kena bayar 10% kalau menang. Tok Bomo pun tak tahu menang kalau. Tapi dia nak share 10%. Kalau menjadi power. Tapi kalau power dia dah diborong semua tiket loteri. Tapi kebodohan hanya memimpin orang yang bodoh macam dia. Khurafat hanya memimpin orang yang bodoh macam dia. Orang yang cerdik tak akan ingin dipimpin oleh orang bodoh. Kemudian lepas Syekh menyebut tentang mujahadah, Syekh menyebut tentang nikmat. Tuan-tuan, kita duk minta macam-macam. Kita rasa kita ni kurang kalau tak dapat benda tu. Kita lupa kita ada Islam yang dengannya kita diangkat oleh Allah setinggi-tingginya. Syukur kita hidup dalam kalangan orang Islam. Dan kalau kita mati dalam Islam dan bangkit bersama orang Islam, syukur pada Allah. Kita tuan-tuan tak berhajat lagi dengan nikmat yang lain sebenarnya kalau kita nilaikan Islam. Sebab itu kita dalam hidup kalau tak dapat benda kita nak, jangan sedih sangat, sebab Islam kita ada. Kadang-kadang kita nak benda ni tak boleh, tak cukup duit, yang ni pula tak cukup waktu, bla bla, banyaklah hajat-hajat dunia tak dapat. Jangan duk sedih sangat. Ni sedih sampai 7 hari 7 malam. Sedih, tak payah sedih sangat. Sebab kita ada benda yang kita perlu gembira sentiasa. Saya ada Islam. Saya ada Islam, alhamdulillah. Dan bila kita kematian orang kita sayang, jangan sedih sangat. Gembiralah kerana dia mati dalam Islam. Alhamdulillah, ayah saya mati dalam Islam. Kami solat jenazah, saya gembira kerana Allah dah tutup dengan husnul khatimah. Dia dalam Islam. Sepanjang ayah saya hidup, dia tak pernah tinggal sembahyang. Dia mati dalam keadaan baik. Dia sedih tapi gembira. Sebab itu kita dah sebut antara watak para sahabat, mereka suka sahabat mereka mati supaya sahabat mereka mendapat ganjaran cepat di sisi Allah. Suka. Apatah lagi mati dalam keadaan baik, amat mereka suka. Kita kalau nak kawan kita hidup lama, hidup, sebab kita tak tahu fadilat mati, kita cuma tahu fadilat hidup. Setengah mereka, sebab itu mereka bercakap tentang mati ini rutin setiap hari. Mereka tak macam kita cakap mati ini berkala, waktu tertentu. Mereka cakap mati macam kita cakap hidup setiap hari. Kita projek tu, projek ni. Mereka cerita bab mati, persian itu, persian ini. Bahkan mereka berkata sesama mereka, ingat tahu kalau kau mati nanti datang pada aku dalam mimpiku, beritahu aku apakah amalan yang paling baik sekali. Masing-masing bercakap demikian kepada saudara mereka. Mereka bukan jumpa saudara yang sakit tenak tu, kalau kau mati nanti jangan lupa datang dalam mimpi. Tak, yang sama-sama segar ni, kalaulah kamu mati dulu, datanglah dalam mimpi aku supaya kamu dapat beritahu amalan yang paling baik. Ini Abbas bin Abdul Muttalib, dia sayang sangat Umar Al-Khattab. Bila mana Umar Al-Khattab wafat,
Antara dia nak dia berdoa pada Allah biar dia dapat jumpa Umar Al-Khattab dalam mimpi. Maka sesudah setahun dia bermimpi, suka dia. Dan dia bercakap. Kerana sepakat para ulama, satu cara saja untuk menghubungi antara orang hidup dengan mati melalui mimpi. Satu cara. Bukan cara dipanggil yaqadhah, bukan. Ini secara tidur, mimpi. Maka kita dapat berhubung, bertemu. Sebagaimana orang beriman dapat jumpa Nabi SAW dan jumpa orang-orang baik. Kemudian kata Syekh Abdul Qadir, rendahlah diri kamu pada Allah. Bila kamu merendahkan diri pada Allah, Allah akan angkat. Kata Nabi SAW, siapa pun merendahkan diri, Nabi pun buat macam ni, rendahkan diri, mereka Allah angkat nilainya. Apa maksud tawaduk? Setengah ulama menafsirkan tawaduk artinya menerima kebenaran, walaupun datang daripada budak kecil. Kalau ia memang kebenaran kita terima, kita tak ada masalah nak tolak ataupun nak tarik balik kata-kata kita. Ini tawaduk. Yang kedua makna tawaduk, kata Hasan al-Basri, kita keluar rumah tak ada seorang pun kita nampak kita lebih mulia pada dia, melainkan kita rasa dia lebih mulia pada kita. Setengah ulama kata tawaduk itu ialah bila mana kamu jumpa orang miskin. Tawaduk ni kalau kamu jumpa orang miskin, maka orang miskin nampak kamu macam selevel dengan dia. Itu tawaduk. Orang miskin tak nampak pun kamu lebih dia, macam biasa. Duduk boleh makan sekali, duduk sekali, tak nampak. Dan bila mana kamu jumpa orang lebih kaya pada kamu, kamu tak tunjuk kamu minat pada harta dia, maka itu tawaduk. Kita jumpa orang miskin tu nampak kita macam satu level dengan dia, sebab kita boleh berbual dengan dia, bercakap dengan dia, duduk dengan dia, makan dengan dia. Dan bila mana kita jumpa orang kaya pada kita, kita tak tunjuk kita bergantung pada dia, bukan kita tunjuk kita dah cukup. Itu tawaduk. Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, tanda orang tawaduk tu, ataupun kita katakan asas tawaduk itu ada 3. Kata Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu, yang pertama, dia akan mulakan salam pada siapa pun dia jumpa. Itu orang tawaduk. Orang yang ingat mulut beri salam, ini orang tawaduk. Jumpa orang, Assalamualaikum, dia tawaduk. Dia tak adalah tunggu orang beri salam pada dia. Dia lebih rasa mulia bila beri salam berbanding jawab salam. Ada orang dia rasa mulia bila dia jawab salam. Tuan-tuan, yang paling mulia beri salam. Jawab salam tu wajib, beri salam tu sunat. Tapi ini antara kadang sunat lebih afdal daripada wajib. Apa dia? Beri salam. Beri salam hukumnya apa? Sunat. Jawab wajib. Tapi beri salam lebih afdal daripada yang wajib. Biasa kaedah wajib lebih afdal daripada yang sunat. Itu kaedah umum. Tapi ada beberapa perkara sunat itu lebih afdal daripada wajib. Antaranya ialah memberi salam. Beri salam sunat, jawabnya wajib. Tapi beri salam pahala besar. Dan kata Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu, beri salam tanda orang tu tawaduk. Yang kedua, tanda orang tu tawaduk ialah dia redha dilayan secara kurang di majlis yang hebat. Artinya kita pergi majlis, kita ni VIP, tapi orang lain biasa-biasa je, kita okey. Kadang-kadang orang pun tak kenal kita, suruh duduk tempat umum, kita okey. Itu tanda dia tawaduk. Dia tak ada dabik-dada, aku ni VIP, mana kursi VIP? Itu tak tawaduk. Orang tawaduk ni bila dia berada satu majlis, walau dia terkenal, walau dia ni orang yang patut dihormati, tapi dia redha dengan layanan yang kurang daripada apa yang patut dia dapat. Dia tak kisah orang bagi makan pinggan plastik, dia okey je. Tak ada tunggu nak pinggan emas lah, bersulam khak, itu tak. Pinggan plastik pun penting, saya boleh makan. Duduk atas kursi plastik dengan kursi jati sama je bagi dia, asal boleh duduk. Orang macam ni yang tak berkira, maka dia itu ada tawaduk Nabi dia. Yang ketiga, kata Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu, dia tak suka riak dan ujub dan sum'ah. Ini orang tawaduk. Dia tak suka kebaikannya orang cerita-cerita lah, dia tak berapa. Dia tak suka untuk tunjukkan dia siapa. Maka orang ni lah orang yang tawaduk. Dengan kata lain, kalau bahasa hari ni kita panggil low profile orangnya. Tawaduk lah. Orang tak tahu saya itu, ini pun saya pun tak risau. Kalau kita jenis tok guru, orang tak panggil kita tok guru, kita pun tak kisah. Kalau kita ustaz, orang tak panggil kita ustaz, kita pun tak kisah. Dia takkan kurangkan nilai kita di sisi Allah. Hanya kerana orang tak panggil kita ustaz, orang panggil kita bro,
bro sini lah, bro lah. Saya tak kisah awak panggil saya bro ke, awak panggil saya itu, ini asalkan kerana dia tak ada apa nilai pada saya. Ini tanda orang tawaduk. Kalau orang tu kita panggil bro, apa bro, ni tuan guru ni. Kalau orang lain cakap tak benar, dia cakap saya tuan guru, awak jangan cakap bro macam tu, saya tok guru besar ni. Maka itu tanda tak ada tawaduk. Maka lazimi 3 perkara untuk mendapat tawaduk. Kemudian Syekh Abdul Qadir menyebut, seorang yang paling banyak berzikir pada Allah, orang inilah yang akan dituntun pada ma'rifatullah. Bukan orang yang paling banyak komen orang lalu jadi ahli makrifat. Bukan yang paling banyak ngomel orang, kutuk orang lalu jadi ahli makrifat. Itu bukan ahli makrifat. Ahli makrifat sebenar sibuknya untuk berzikir pada Allah. Sehingga zikir tadi secara spontan datang dalam hatinya, datang pada lidahnya. Sebagaimana spontannya orang melatah bila dicokek, melatah dia. Maka demikian ahli zikir, dia sentiasa berzikir kepada Allah. Dan ini adalah amalan Nabi SAW. Kita tahu, kan Nabi sallallahu alaihi wasallam yazkur rabbahu fi kulli ahyani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa ingat Allah pada semua keadaan. Semua keadaan. Ini ahli makrifat. Bukan tunggu duduk masjid baru zikir. Duduk sesebah tak zikir. Bukan duduk dekat majlis ilmu baru nak zikir. Duduk kedai makan tak nak zikir. Kita zikir semua tempat. Dalam kapal terbang kita zikir, dalam kereta kita zikir, padang bola pun kita zikir, melancong pun kita berzikir, bekerja pun kita berzikir. Sebab itu kata Imam Abdul Haq Sya'rani, seorang yang benar-benar dalam zikir, dia akan sampai peringkat dia akan menjadikan gergajinya zikir. Gergajinya sebagai tasbih kalau dia tukang kayu. Maknanya orang gaji subhanallah ni. Dia tak tunggu ambil tasbih gantung kat leher. Oh, ahli zikir. Tak perlu. Para ulama dahulu tak perlu gantung pun zikir kat leher untuk tunjuk dia ahli zikir. Ataupun tak perlu pun nak bawa untuk tunjuk ahli zikir. Kerana mereka boleh menjadikan semuanya sebagai tasbih. Ni gergaji boleh jadi tasbih. Ikan tu kalau kita duk tumpuk ikan subhanallah semua boleh jadi biji zikir. Boleh jadi kita katakan alat tasbih. Semua jadi alat tasbih. Kadang-kadang tengah highway duk bilang kereta tu, bila dia gunakan laluan kereta terbagi zikir subhanallah dah 100 kereta lalu 100 subhanallah dia. Kita ini taklah kita kata sampai macam gitu, tapi itu gambaran bagaimana zikirnya pada Allah sehingga dia tak memerlukan biji tasbih untuk bertasbih, untuk dikata ditasbih. Bukan saya katakan salah ke guna biji, tak salah. Saya sebut keadaan orang yang benar-benar ingat Allah. Ni kenapa tak zikir lama? Tahu tak, tasbih saya hilang tak? Tu lama tak zikir Allah. Dia tasbih hilang, dia pun lama tak zikir. Dah lama tak belajar, Tok Guru cuti saat tu lama tak belajar. Tok Guru cuti, awak tak cuti, awak nak belajar. Artinya dia tak ada istilah yang boleh menghentikan dia daripada buat kerja kebaikan. Jangan kerana tak ada benda tu kita tak boleh buat. Kemudian Syekh tutup dengan kata-kata beliau, setengah ulama mereka ini paksa diri untuk tidur untuk mendapat mimpi yang baik. Ini kelebihan tidur. Tapi kita ni tuan-tuan tidur sebab ngantuk. Kita tidur sebab bosan. Sebab tak minat kita pun tidur. Kita tidur kerana terlalu penat, maka kita pun tidur. Kita tidur sebab kita tak nak tengok benda keliling kita ni. Kita pun buat-buat tidur. Jangan tengok. Kenapa? Tabung sedang lalu. Jangan tengok. Maka buat tidur lah. Sebab kita tak minat tengok benda tu. Tapi para ulama mereka paksa diri untuk tidur bukan kerana untuk benda tu, melainkan kerana ingin mendapat mimpi yang baik. Sebab mimpi tak boleh dapat kalau kita jaga. Mimpi hanya dapat dengan tidur. Kerana itu mereka nak tidur untuk mendapat mimpi yang baik. Maka itu beza niat atau cara antara kita. Sebab itu nak benar-benar nak menjadi sufi yang sebenar, ingat sunnah Rasulullah ialah asas kita. Siapapun kata-kata dia, perbuatannya bertentangan sunnah secara zahir, secara batinnya, maka perkataannya ditolak. Siapapun menepati sunnahnya, maka dia mesti diterima walaupun daripada seorang budak kecil. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum.